Okey. Okey, kita sambung pendapat Colin tadi. Okey, pendapat Colin itu mengatakan suku Tagalog itu sama dengan apa ni? Sama dengan suku bangsa Melayu ni sebab berkongsi adat budaya yang sama itu dululah. Tapi sekarang ni banyak berubah, ada berlaku perkahwinan campur apa semua. Jadi yang lahir itu tak nampak rupa Melayu dah, tak nampak rupa Filipina yang sebenar dah. Okey, dah berubahlah. Okey. Dan pada masa kini di Malaysia satu ciri khusus yang beberapa ciri khusus yang ditetapkan untuk merujuk kepada Melayu itu. Bacalah kat situ, dia kata Melayu itu menurut Perlembagaan Malaysia ialah yang mereka yang menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda pertama. Yang kedua, mereka yang menganut agama Islam. Yang kedua, kemudian yang ketiga, mengamalkan adat istiadat ataupun mengamalkan cara hidup Melayu lah. Okey, mengamalkan adat ataupun cara hidup Melayu. Jadi kena tahulah istilah Melayu menurut perlembagaan tu apa dia. Biasa ada dalam ujian juga ni. Okey, jadi kena tahu. Kena tahulah kita kan, takkan kita tak tahu. Kita orang Melayu, tiba-tiba orang tanya, Melayu tu apa? Tak tahu nak jawab. Okey, buat malu. Okey. Tadi istilah Melayu. Okey, istilah Melayu jadi anda dah nampak kan, ada bermula daripada kerajaan, bangsa-bangsa, kemudian keturunan raja. Okey, sekarang ni kita nak lihat dari aspek bahasa pula. Okey, aspek bahasa Melayu. Sebelum wujudnya bahasa Melayu sekarang, bahasa Melayu standard ini, okey, terdahulunya wujud beberapa bahasa, peringkat bahasa bahasa Melayu. Okey, yang pertama kita ada bahasa Melayu purba, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik. Nanti kita akan tengok satu peringkat demi satu peringkat. Okey, peringkat perkembangan bahasa Melayu itu. Okey, secara sepintas lalulah. Okey. Yang pertama ialah bahasa Melayu purba. Okey, slide seterusnya tu bahasa Melayu purba. Okey, bahasa Melayu purba ni bahasa Melayu yang terawal digunakan. Okey, dan kelompok yang dikatakan menutur bahasa Melayu purba ni ialah Melayu Deutero tadi tu. Yang teori siapa tadi? Hendricken kan? Yang kata Melayu datang daripada Yunan, berpecah kepada dua kelompok, Deutero dan juga Proto. Deutero ni dikatakan menggunakan bahasa Melayu kuno. Tapi ini tidak ada bukti bertulis yang menyatakan perkara ini, hanya secara lisan sajalah. Jadi tak dapat dipastikan ya. Okey, ini bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu purba. Bahasa Melayu purba ni sekejap saja kemunculannya. Okey, masa ni mungkin tak ada sistem tulisan lagi. Okey. Mungkin guna apa ni? Apa kata gambar, melukis gambar-gambar semua macam saya bagi tahu tadi kan. Okey, kemudian kita lihat bahasa Melayu kuno. Okey, bahasa Melayu kuno ni agak panjang sikitlah. Okey, bahasa Melayu kuno. Sekejap ya. Saya mencari spek mata tak jumpa. Sekarang dah jumpa. Okey, bahasa Melayu kuno. Okey, penutur asal bahasa Melayu kuno ni dikatakan tinggal di semenanjung tanah Melayu, Riau dan juga Sumatera di kawasan Indonesia, Malaysia lah. Sebab tu kita kata itu yang maksud dengan serumpun. Malaysia, Indonesia adalah negara serumpun. Serumpun tu apa benda? Yang berkongsi satu bahasa yang sama, sejarah yang sama dan sebagainya lah. Sejarah bahasa lah maksudnya. Okey, bahasa Melayu kuno menjadi bahasa Melayu lingua franca. Okey, bahasa Melayu perantaraan. Boleh sebut, pernah dengar kot kan, lingua franca. Kalau dalam bahasa lingua franca tu dalam bahasa, tak silap saya dalam bahasa apa bahasa Inggeris ke? Okey, sebutannya franca lah, C. Okey, ikut sebutan kita bahasa Melayu. Okey. Masa inilah bahasa Melayu ni digelar bahasa perantaraan kerana digunakan dalam pelbagai bidang lah, dalam pemerintahan, urusan surat menyurat dan sebagainya lah. Okey. Okey, kemudian bahan-bahan sejarah menceritakan kemunculan beberapa buah kerajaan. Maksudnya dalam perkembangan bahasa Melayu kuno ini, semasa zaman bahasa Melayu kuno ini berkembangnya beberapa buah kerajaan. Beberapa buah kerajaan yang muncul pada zaman bahasa Melayu kuno ni. Kita nak tengok kerajaan apa yang muncul zaman bahasa Melayu kuno ni. Okey. Okey, kemudian melalui pengaruh bahasa Sanskrit, bahasa Melayu mengalami evolusi yang pertama. Okey, daripada bahasa yang agak rendah, kebudayaannya, pengetahuannya, bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa sarjana yang sanggup menyampaikan idea-idea baharu yang tinggi. Maksudnya macam saya kata tadi, bahasa Sanskrit muncul dulu, tetapi bahasa Sanskrit digunakan dalam bidang agama sahaja. Jadi sewaktu bahasa Sanskrit muncul tu, bahasa Melayu juga muncul, menjadikan
bahasa Melayu cepat berkembang sebab dia digunakan dalam pelbagai bidang, pemerintahan, urusan kerajaan, surat menyurat dan sebagainya. Jadi dari situ bahasa Melayu cepatlah berkembangnya berbanding bahasa Sanskrit, walaupun bahasa Sanskrit muncul dulu. Banyak perkataan baru. Masa tu juga berlaku proses peminjaman daripada bahasa Sanskrit lah. Malah ada beberapa perkataan daripada bahasa Sanskrit yang kita ingat perkataan itu ialah berasal daripada bahasa Melayu yang kita guna sampai hari ini, padahal dia adalah bahasa Sanskrit. Contoh, rujuk slide seterusnya tu. Nama anggota badan macam bahu, kepala, rupa, muka, itu semua bahasa Sanskrit. Kita guna sampai sekarang kan, muka, bahu, bahasa Sanskrit tu. Neraca, laba, kedai, kodi dan sebagainya, bajan, bili, jala, biji, semua tu lah. Itu contoh-contoh bahasa Sanskrit yang anda boleh lihat dalam slide itu ya. Slide seterusnya. Pada zaman bahasa Melayu kuno ini juga ditemukan beberapa batu bersurat. Berapa batu bersurat yang menggunakan tulisan bahasa Melayu kuno. Batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu kuno ditulis pada akhir abad ke-7. Terdapat 4 batu bersurat. Yang pertama, Kedukan Bukit. Kedukan Bukit di Palembang, semua ni di Indonesia lah. Talang Tua. Apa lagi? Kota Kapur, Karang Berahi. Ni abad ke-7. Akhir abad ke-7 lah. Ni batu bersurat. Kalau soalan ujian tanya, apakah batu bersurat yang ditemukan pada kira-kira akhir abad ke-7, apa dia? Itulah, kena tahulah senarai. Jadi keempat batu bersurat ini menggunakan bahasa Melayu kuno. Menggunakan bahasa Melayu kuno. Seterusnya, slide seterusnya. Kita nak lihat bahasa Melayu mengikut zaman pula. Zaman Sriwijaya masih lagi guna bahasa Melayu kuno, tapi ada zaman-zamannya. Zaman Sriwijaya, pernah dengar ke? Belajar sejarah dulu-dulu kan, zaman Sriwijaya, beberapa bahan lain ditemui menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya ni juga ditemukan batu bersurat juga. Ada di Gandasuli, di Bangkulu, semua ni di Indonesia, di Padang Lawas, juga di Indonesia. Slide seterusnya. Di Padang Rokok. Jadi itu berbeza ya. Ini abad ke-7. Kalau soalan tanya batu bersurat zaman Sriwijaya. Batu bersurat zaman Sriwijaya. Kena tahulah ada 4 juga. Jangan tertukar pula. Semua ni menggunakan bahasa Melayu kuno lah. Jangan tertukar ya. Nanti rujuk slide tu. Slide yang nombor 23. Bahasa Sanskrit tidak dijadikan bahasa perantaraan, sebaliknya menjadi bahasa agama saja. Sudah diterangkan tadi. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa utama, lingua franca, pentadbiran umum dan sebagainya lah. Dan selepas kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit yang ambil alih. Setelah kerajaan Sriwijaya jatuh, kerajaan Majapahit yang ambil alih. Saya ingat lagi ke belajar sejarah dulu? Saya rasa darjah 6 belajar tentang ini. Darjah 6 zaman saya lah, zaman anda tak tahulah. Majapahit yang ambil alih, dan Majapahit ini pusatnya ialah di Jawa, Indonesia. Walaupun pusatnya di Jawa, kerajaan Majapahit berpusat di Jawa, tetapi bahasa Melayu kuno masih lagi digunakan. Masih lagi digunakan sebagai bahasa utama lah. Slide 25 ya. Dan selepas Majapahit, Islam datang. Islam datang bertapak di Melaka, dan bahasa Melayu mendapat tulisan yang baru, tulisan Jawi. Sebelum ada tulisan Jawi, bahasa Melayu kuno menggunakan tulisan Palava. Tulisan Palava ada dua jenis, dua bentuk, dua nama tulisan. Nanti saya kongsikan gambar tulisan itu ya dalam kumpulan WhatsApp. Dia simbol-simbol saja. Dia bukan tulisan ABC, alif, bata, bukan. Dia simbol. Kalau kita tengok pun kita tak akan faham. Tapi sangat menarik lah. Nanti saya tunjuk dalam grup ya.
Perbendaharaan kata pesat bertambah. Okey, bila Islam datang, bahasa Arab ataupun banyak kitab-kitab Arab masuk ke Melaka waktu itu. Jadi bahasa Melayu cepat lagi berkembang sebab berlaku proses peminjaman bahasa kan. Jadi cepat lagi berkembang. Proses peminjaman ni biasa. Mana-mana bahasa pun akan meminjam. Termasuk bahasa Inggeris sekalipun. Okay, akan meminjam. Proses peminjaman ini bagus untuk perkembangan bahasa lah. Tapi sekarang ni kita jaranglah ada yang pinjam bulat-bulat. Ada juga yang pinjam, ada banyak jenis proses peminjaman itu. Ada pinjam terjemah, pinjam secara langsung, peminjaman secara tak langsung. Banyak jenis lah. Okay. Dan bukti perkembangan agama Islam di tanah Melayu dijumpai pada batu bersurat juga, Okay, perkembangan Islam ni lah. Okay. Terdapat 3 batu bersurat yang penting pada abad ke-14. Ini abad ke-14. Tadi zaman Sriwijaya ada 4. Kena tahu ya? Okey, kemudian dalam abad ke-14, okey, abad ke-14, okey, ada 4. 3. So, maaf. Okey, ada 3. Kuala Berang, batu bersurat Kuala Berang, dekat muzium apa ni? Kampung Buluh tu di Kuala Berang tu ada ditempatkan batu bersurat Kuala Berang tu. Okey. Ada batu bersurat Pagar Ruyung, Miai Tujuh. Ini dia menggunakan, kalau Kuala Berang tu menggunakan tulisan Jawi. Okey. Okey, kemudian kejatuhan Melaka. Okey, kejatuhan Melaka, apabila Melaka jatuh, munculnya kerajaan Portugis. Okey, Portugis yang mengambil alih. Tapi bagaimana nasib bahasa Melayu pada zaman